para alim ulama, hadirin hadirat yang saya kasihi sekalian. Malam ni pada peringkat awal saya cuba untuk meminta keuzuran kerana keuzuran tersebut. Hadirin hadirat, saya akan bercakap ringkas. Perkara pertama yang saya akan sentuh dengan iaitu berkenaan isu yang sedang berlaku, hadirin hadirat, di Mesir. Hadirin hadirat yang saya kasihi sekalian, kalau kita singkat sedikit sejarah yang pernah berlaku di bumi Algeria pada tahun 1992, Front Islamic Salvation Party, hadirin hadirat, memenangi pilihan raya pusingan yang kedua. Tetapi pihak tentera di ketika itu yang diketuai oleh Menteri Pertahanan Algeria yang kalah dalam pilihan raya itu akhirnya mengumumkan bahawa keputusan pilihan raya pusingan yang kedua itu tidak sah. Maka pihak tentera mengambil alih, hadirin hadirat, iaitu kerajaan, walaupun ketika itu yang memenangi pilihan raya di Algeria yang dikuasai oleh Mesir satu ketika, oleh Perancis satu ketika dahulu. Akhirnya hadirin hadirat, pihak tentera mengambil alih, kemudian aktivis-aktivis Islam semua ditangkap. Kemudian berlaku di Mesir. Bila mana berlaku di Mesir ini, hadirin hadirat, akhirnya dia menimbulkan iaitu sedikit kegemparan, hadirin hadirat, di kalangan para pengkaji. Ada yang menyatakan, hadirin hadirat, dan mencari punca kenapakah Presiden Mesir yang baru ini, setahun lebih ini, Mursi, hadirin hadirat, ditumbangkan. Ada yang menyatakan, hadirin hadirat, di belakang Mursi ini iaitu golongan liberalis, sosialis, termasuk, hadirin hadirat, Yahudi dan juga Amerika Syarikat. Tentera yang pada peringkat awal pada tahun 2011 itu yang dilihat bersikap lunak terhadap mereka yang bangkit menentang Hosni Mubarak, hadirin hadirat, akhirnya tentera itu juga yang akhirnya menumbangkan iaitu Mursi. Kemudian dicubalah dicari jawapannya. Adakah Mursi, hadirin hadirat, tidak baik? Saya sebut mudah saja. Saya kata Sayyidina Umar Ibn Aziz yang merupakan mujaddid ketika mana runtuhnya kehancuran berlaku hadiah kerajaan kepada kerajaan Umayyah. Lalu Umar bin Aziz ini diracung hadiah sehingga membawa kepada kematian. Adakah seorang yang tidak baik? Begitulah Mursi ini, pak dia hadirin hadirat adalah seorang petani, ibunya suri rumbah. Dia hadirin hafal Quran, isterinya hafal Quran, 5 anaknya hafal Quran, cucunya hafal Quran. Salah seorang anaknya hadirat bekerja iaitu sebagai doktor di Arab Saudi, yang akhirnya kerajaan Arab Saudi dia panggil, dia tak bagi kerja. Dan di antara negara yang seronok bila mana tumbangnya hadirin hadirat Mursi ni, antaranya Arab Saudi lah, termasuk hadirin hadirat iaitu Syria, termasuk Syria. Kerana bila mana Mursi menang hadirat dalam setahun, di antara perubahan yang dibuat oleh Mursi yang sangat besar iaitu yang melibatkan masa depan umat Islam di Palestin. Kerana di zaman Hosni Mubarak, bekalan logistik, perubatan, makanan yang cuba dibawa hadirin hadirat ke Palestin tidak dibenarkan, ditahan di sepadan, akhirnya luput. Kemudian umat Islam di Palestin membina hadap terawang, untuk menyeluduk iaitu perubatan, bahan ubatan dan juga makanan daripada Mesir ke Palestin.
yang dibuat oleh Hosni Mubarak hadirin hadirat menghancurkan terowong tersebut. Dalam satu berita dinyatakan bahawa tuan-tuan boleh baca surat khabar hari ini kalau baca surat khabar tuan-tuan. Bagaimana tentera dikatakan hadirin hadirat menghancurkan iaitu terowong yang terakhir hadat yang digunakan oleh mujahidin hadat Palestin untuk memasukkan bahan makanan dan juga ubatan dan juga hadat gasnya, minyaknya daripada Mesir ke Palestin. Dan Mursi cuba membina hadat satu hubungan, iaitu telah membina satu hubungan hadat dengan kerajaan Palestin, terutamanya dengan Hamas. Kalau tuan-tuan baca beberapa kenyataan hadirin hadirat, di antaranya Fatah dia seronok bila mana tumbangnya Mursi. Fatah seronok. Termasuklah yang memberikan kenyataan yang mengutuk tindakan hadirin hadirat tentera Turki. Kerana Turki ni dia bina hubungan hadirin hadirat iaitu dengan Mesir setelah mana hadirin hadirat iaitu Mursi menang dalam pilihan raya. Dibina hubungan. Dia banyak isu hadat yang kita baca yang tidak tepat sebenarnya. Bila mana kita baca tentang Turki, kenapakah dikatakan berlaku demonstrasi di Turki? Ya, memang berlaku demonstrasi di Turki. Tetapi apa punca sebenarnya? Kemudian dinyatakan bahawa rakyat Turki inginkan perubahan. Sedangkan apa yang berlaku di Turki tidak macam tu. Hakikatnya di Turki yang tidak dinyatakan hadirin hadirat sebetulnya yang melakukan demonstrasi itu hadat golongan sosialis dan juga golongan yang kedara-hara. Isunya berbangkit setelah mana hadirin hadirat rakan karib kepada hadirin hadirat Mursi, Presiden hadirin hadirat Perdana Menteri Turki ini nak menghapuskan tempat minum arak di dataran Taksim di Istanbul itu. Lalu orang yang kedara-hara ni marah. Tentang ya, macam tempat kita lah Selangor 2-3 hari ini. Yang cadang supaya tak bagi kedara-hara tuan-tuan hadirin hadirat iaitu orang Kristian. Mana mufti, mana agamawan, wallahu ta'ala alam. Yang cadang supaya hadirin hadirat dihentikan iaitu penjualan arak yang murahan, minum arak secara terbuka tuan-tuan orang Kristian. Mana orang Islam? Tuan-tuan hadirin hadirat yang saya kasihi sekalian, akhirnya dibuat demonstrasi. Cuma suasana berbeza. Di Mesir, kerana apa yang telah dibuat oleh Erdogan, di antaranya tuan-tuan dia tukar semua jendera tentera hadirin hadirat yang tua itu. Diganti iaitu dengan hadirin hadirat yang muda yang sudah ada didikan hadirin hadirat tarbiyah agamanya. Hadirin hadirat itu yang berlaku di Turki. Tapi sekular di Turki ini hadirin hadirat bukan mudah untuk kita nak menghilangkan karatan tentang sekular di Turki. Sama macam Mesir. Kalau hadirin hadirat baca pilihan raya di Mesir, Hosni Mubarak dia menang 98%, 97%. Penipuan berlaku. Sehingga dicatatkan salah satu yang didedahkan, seorang boleh mengundi 50 kali. Dan Hosni Mubarak dia menang hadap kawasan pendalaman. Kawasan besar Iskandaria, Kahirah, Tanta, hadirin hadirat tak berjaya. Sebab itu berita yang terbarulah, wallahu ta'ala alam, rakan kata tadi kepada saya, dia kata ustaz, termasuk ulama-ulama Azhar hadirin hadirat iaitu menyertai iaitu bantahan terhadap apa yang dibuat oleh pihak tentera. Kenapa pihak tentera? Pihak tentera di zaman Hosni Mubarak ini hadirin hadirat menerima suntikan daripada antarabangsa, daripada Amerika Syarikat.
Tentang bukalah sejarah mana hadirin hadirat dia naik dengan tentera. Termasuk Muammar Gaddafi naik dengan tentera. Dia tentera. Hafiz Al-Assad yang anak dia bermaharaja lela sekarang ini. Bashar Al-Assad tentera. Hadirin hadirat yang saya kasihi sekalian. Dan di Mesir ini tentera bukan sekadar dia menguasai ekonomi di Mesir, malah mereka menguasai tentang politik di Mesir. Politik di Mesir. Jadi apa yang boleh kita buat? Yang boleh kita buat berdoa. Hadirin hadirat ya, terkadang terus diberikan hadirin hadirat kepada tentera hadirin hadirat untuk kembali meletakkan Tuan-tuan Mursi sebagai presiden. Terkadang terus dibuat hadirin umat Islam bangkit. Tapi cerita Mesir ni tuan-tuan bukan cerita baru, cerita lama dah. Cerita apa yang dibuat kepada ikhwan muslimin ini sejarah yang berulang di Mesir. Ada yang mati, ribuan ditahan hadirin hadirat. Bermula daripada zaman Jamal Abdul Nasir. Jamal Abdul Nasir bila mana kalah hadirin hadirat, lihat kepada hadirin hadirat ikhwan muslimin untuk minta tolong. Kemudian Anwar Sadat daripada usrah ikhwan. Daripada usrah ikhwan muslimin Anwar Sadat. Kemudian akhirnya Anwar Sadat dia buka topeng dia, hadirat dia gigit balik. Termasuklah kalau tuan-tuan baca, saya cuba baca sikit tadi tuan-tuan. Termasuk yang berlaku di Algeria. Salah seorang tuan-tuan yang jadi diktator di Algeria hadirin hadirat merupakan tuan-tuan lulusan daripada Al-Azhar. Seorang Colonel Hawari. Allahu Akbar. Tuan-tuan hadirin hadirat yang saya kasihi, yang boleh kita buat doa. Kalau doa pun tak boleh buat hadirin hadirat, wallahu ta'ala alam lah. Tuan-tuan ya, hadirin hadirat, setengah orang dia tak tahu. Kita cerita dekat dia tak tahu apa yang berlaku, tak tahu. Hadirin hadirat yang dia tahu malam ni Kelantan lawan Lions, hadirin hadirat. Perlawanan yang terakhir hadirin hadirat Liga Super. Kalau Kelantan menang, Kelantan akan berada tempat yang keempat. Kalau Lions Club kalah, Lions Club kekal hadirin hadirat, dah menang dah apa. Saya bukan nak cerita pasal bola. Tuan-tuan hadirin hadirat yang saya kasihi sekalian, tapi nak cerita tuan-tuan hadirin hadirat pelik, kerana yang dilantik Adli Mansur hadirin hadirat seorang Kristian. Yang dilantik untuk ganti Mursi seorang Kristian. Adli Mansur seorang Kristian. Isunya kita kena tahu juga kenapa dikatakan rakyat bangkit. Satu, punca pengangguran, kemudian inflasi, kemudian kos hidup hadirat yang tinggi, kemiskinan. Qardawi menyatakan kalau kamu boleh bersabar lebih 30 tahun di bawah Hosni Mubarak, kenapa kamu tak boleh bersabar setahun di bawah Mursi? Sedangkan setahun hadirin hadirat bukan boleh buat apa pun. Perubahan hadirin hadirat dia ada fasa dia. Perubahan dia tak boleh berlaku secara drastik, dia berlaku sikit-sikit, ada fasa dia. Dan bila mana bercakap perubahan, kita kena sabar. Tetapi kenapa mereka tak sabar hadirin hadirat? Kerana begitulah suasana hadirin hadirat yang telah dibentuk oleh Hosni Mubarak. Datang seronok tuan-tuan hadirin hadirat yang saya kasihi sekalian. Tentera pun dah tembak orang hadirin hadirat yang saya kasihi sekalian. Kemudian Mufti Mesir menyatakan dia tak akan terlibat dalam hadirin hadirat apa yang telah dibuat ke atas Mursi. Mufti Mesir sekarang ni hadirin hadirat. Tak apalah, kita tinggal perkara tersebut tuan-tuan ya. Saya tak nak cakap panjang-panjang lah. Yang penting tuan-tuan angkat tangan berdoa, tak nak angkat pun tak apa hadirin hadirat, yang penting berdoa. Moga-moga Allah memberi kemenangan hadirat kepada umat Islam di Mesir, mengembalikan yang hak kepada yang berhak hadirin hadirat, dan meruntuhkan kebatilan hadirin hadirat di Mesir hadirin hadirat. Jadi ada lagi suku Sakat tuan-tuan, Firaun Hosni Mubarak hadirat di Mesir.
dalam tentera terutamanya hadirin hadirat, dia bukan mudah. Nak buang karat tu tuan-tuan bukan mudah. Samalah tuan-tuan ya, tempat kita ni. Ke lain tuan-tuan? Sama saja hadirin hadirat. Mendang saja pilihan raya tak bagi orang mengajar. Tuan-tuan, Masjid Kampung Kuantang dah tunggu siap-siap dah hadirin hadirat, minta kunci tuan-tuan dengan hadrat nazir masjid. Belum umum lagi keputusan, dah minta kunci dah. Dapat kunci tak bagi mengajar. Tak apalah tuan-tuan ya. Kita nak cerita panjang-panjang. Kita nak cerita tuan-tuan pasal Ramadan pula. Okey, kita sentuh sikit pasal Ramadan. Saya macam biasalah, insya-Allah kita berhentilah. Boleh tuan-tuan. Hadirin hadirat. Berkata Hadrat Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari Al-Makki, hadirin hadirat, di mana para alim ulama hadirin 6 bulan sebelum Ramadan ini, mereka dah seronok dah menunggu hadirin hadirat kedatangan Ramadan. 6 bulan selepas Ramadan, mereka diburu keresahan hadirin hadirat, bimbang seandainya Ramadan yang telah mereka lalui hadirin hadirat tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey. Dalam satu hadis yang sahih, kemudian kita akan hurai hadis ini. Nabi menyatakan lisaimi farhatani, bagi orang yang berpuasa ada 2 kegembiraan. Satu, farhatun inda fitrahi. Fitrih ini setengah ulama menyatakan hadirin hadirat ketika hari raya. Yang kedua iaitu ketika mana hadirin hadirat buka puasa. Wallahu taala alam. Yang kedua, inda liqa'i rabbih, ketika mana bertemu dengan Tuhan dia. Okay. Bila mana kita sebut kita gembira ketika mana bertemu dengan Tuhan kita, hadirin hadirat Allah, kita kena muhasabah Ramadan yang macam mana hadirat kita akan seronok. Adakah Ramadan yang disulami dengan maksiat? Ramadan sekadar berpuasa sembahyangnya tidak? Ataupun Ramadan sekadar berpuasa bidunil qiyam, tidak ada hadirin hadirat mendirikan Ramadan pada malamnya? Ramadan macam tu. Sebab itu ada 2 perkara utama kata ulama sebelum kita memasuki Ramadan. Satu, bertaubat kepada Allah. Tuan-tuan ya, dengan mak bapak, dengan adik-beradik, dengan Allah Subhanahu wa taala kita minta ampun. Supaya tuan-tuan, hati kita, jiwa kita hadap bersedia untuk kita masuk pada bulan Ramadan. Tuan-tuan hadirin hadirat, ringkaslah. Perkara yang kedua, kata Dr. Mu'in Abdul Halim Mahmud, yang kedua iaitu hadirin hadirat, kita ulang kaji balik hukum hakam berkaitan tentang Ramadan. Saya tak nak cerita panjang, tuan-tuan ada besok. Saya nak sentuh hadirin hadirat 1-2 perkara saja. Satu, segelintir hadirin hadirat Ramadan tapi tak puasa. Tak puasa bulan Ramadan, berlambak. Ada ke tak ada ayah anda saya? Orang tak puasa bulan Ramadan. Ada, raya tetap raya. Puasa tak puasa. Dalam satu hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, Nabi diperlihatkan oleh Allah orang yang tak puasa ini. Kita dah sebut hadisnya tahun lepas, kita baca lagi hadis tahun ini. Orang yang tak puasa ini Nabi melihat dicangkuk paha mereka. Paha mereka dicangkuk, termasuk mulut mereka koyak rabak apa semua. Nabi bertanya kepada para malaikat menyatakan ini di kalangan hamba-Mu yang berbuka sebelum sampai masanya. Tak puasa kan? Okay, satu. Yang kedua, berpuasa tapi tak sembahyang. Ada juga puasa tapi tak solat. Ada ke tak ada adik-adik saya? Ada kan? Puasa tapi tak solat. Hadirin hadirat. Sedangkan Nabi sebut Rasul amri al-islamu wa dhirmatu sanami wa amuduhu salatu wa dhirmatu sanam al-jihadu fi sabilillah. Kepala sesuatu kata Nabi Islam, tiangnya kata Nabi sembahyang, tiba-tiba tak sembahyang. Tak sembahyang. Tuan-tuan hadirin hadirat, puasa bukan main bagus, tuan-tuan ya. Yang ketiga, berpuasa tanpa qiyam. Ni saya ringkaskan ni. Berpuasa tanpa qiyam. Orang lain datang bawa anak, bawa isteri, bawa keluarga, dia relax dekat rumah dia. Lepas buka puasa. Lepas tu setengah dia relax tuan-tuan dekat kedai mamak. Itu satu hal juga.
Sembahyang maghrib bila? Sembahyang maghrib tuan-tuan lagi 15 minit nak masuk isyak. Bagus? Tak bagus lagi. Hadirin hadirat, orang lain berlumba tuan-tuan datang ke surau ataupun masjid untuk mengerjakan sembahyang sunat tarawih. Hadirin hadirat, dia relax, tak ada rasa apa. Tuan-tuan yang berniaga pun kadang-kadang macam tu. Saya tak salah, nak berniagalah. Tetapi hadap malam bulan Ramadan hadirin hadirat kena hidupkan. Kamu tak boleh nak buat di surau ataupun masjid, buat dekat rumah kamu. Jangan kita keluar Ramadan hadirin laba dari sudut dunia kita dapat 30,000, 40,000. Akhiratnya bagaimana? Sebab tu nak berniaga, silakan berniaga. Ambillah peluang hadap pada bulan Ramadan. Tapi jangan lupa hadirin hadap keuntungan, hadirin hadap akhirat. Bidunil qiyami. Yang keempat, berpuasa tanpa sahur. Ustaz, saya berpuasa Ustaz 30 tahun dah. Tak sahur. 40 tahun Ustaz tak sahur. Okey ke tak okey? Ayahanda saya. Tak okey. Kenapa tak okey? Satu, pahala iaitu menuruti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kamu tak ada. Kamu tak ada. Hadirin hadirat, kerana Nabi menyebut tasahharu. Bersahurlah kata Rasulullah, fa inna fis sahuri barakah. Pada sahur ada keberkatan. Kalau 30 tahun tuan-tuan berpuasa tanpa bersahur 30 tahun tak dapat pahala tuan-tuan. Hadirin hadirat, menuruti sunnah Rasulullah. Yang kedua, kenapa sahur? Sahur didoakan oleh para malaikat bila mana kita bangkit bersahur. Bermakna kalau kita tak bangkit bersahur, kita kehilangan doa daripada para malaikat. Habis, tak ada. Tuan-tuan hadirin hadirat yang saya kasihi, sebab itu Nabi dia mudah tuan-tuan ya hadirin hadirat. Kalau kita tak larat sangat tuan-tuan hadirin hadirat nak makan nasi apa semua, Nabi kata ambil air pun tak apa, seteguk pun tak apa kata Nabi. Supaya kita dapat keberkatan hadirin hadirat sahur. Hadirin hadirat ya mudah saja tuan-tuan ya. Okey. Yang seterusnya hadirin hadirat, yang seterusnya iaitu menyulami puasa kita ni hadap dengan maksiat. Tak tutup aurat. Ada lagi tuan-tuan, yang tutup aurat bulan Ramadan pun ada juga. Lepas bulan Ramadan hari raya dia buka balik pun ada tuan-tuan. Itu sama-sama tak faham. Kenapa bulan Ramadan? Dia kata malulah Ustaz. Habis bulan lain kamu tak malu pada Tuhan ke? Bulan Ramadan je ada Tuhan. Itu satu hal juga tuan-tuan hadirin hadirat yang saya kasihi sekalian. Yang seterusnya hadirin hadirat, yang seterusnya hadirin hadirat pada bulan Ramadan ini iaitu mentakhirkan, melambatkan hadirin hadirat sembahyang maghrib hadap kerana berbuka puasa. Maksud saya hadirin hadirat buka puasa dia relax, isyak okok dulu. Tuan-tuan hadirin hadirat relax dulu. Kenapa penat? Penat makan. Tuan-tuan ya. Sebab itu hadirin hadap setengah tempat masjid negeri pun sama, setengah tempat dia buat apa yang dia selepas masuk waktu itu buka puasa dengan kurma dulu, sebiji air, masjid ni pun sama. Kemudian baru lepas tu hadirin kita sembahyang, kemudian kita makan. Makan tak rasa bimbang dah sembahyang dah. Cuba bayangkan hadirin hadirat. Itu tak kira lagi tuan-tuan buka puasa bawa awet. Buka puasa bawa awet bagus tuan-tuan ya. Hadirin hadirat tanya nak dapat pahala, dia kata ustaz. Kan Nabi sebut siapa yang jamu orang buka puasa maka dia akan dapat pahala tanpa kurang sikit pun. Saya nak jamu awet saya. Okey ke tak okey tuan-tuan? KO. Tuan-tuan haram apa semua? Kata Ustaz Azhar, boleh kamu nak bawa awet kamu untuk buka puasa. Tapi biar meja tu besar. Meja besar, kamu duduk sebelah sana, awet kamu duduk sebelah sini. Ustaz Azhar jawab macam tu. Hadirin hadirat, simple je. Kalau faham-fahamlah tuan-tuan hadirin hadirat yang saya kasihi sekalian. Kadang-kadang bawa awet dia tuan-tuan. Kadang-kadang pak suruh, tak apalah mak dia, biarlah dia bawa, tunang dia apa semua. Pak pun tak faham agama. Tuan-tuan, anak tak faham agama, pak tak faham agama tuan-tuan hadirin hadirat. Allahu akbar. Hadirin hadirat yang saya kasihi sekalian. Kemudian hadirin hadirat sembahyang hadap tarawih tanpa witir hadirin hadirat, terutama budak-budak.
Tengok orang tua balik lapang, dia pakat balik lapang, hadirin hadirat. Tuan-tuan ya, buatlah tuan-tuan 20, buat banyak sikit tak apa. Tuan-tuan ya, buatlah 8, tuan-tuan. Buatlah banyak sikit. 20 lah. Hadirin hadirat yang saya kasihi sekalian, dan saya nasihatkan orang yang nak buat lapang tu, hadirin hadirat, kalau kamu nak buat lapang, kamu buatlah witir. Suruh budak-budak buat witir. Bimbang tuan-tuan, budak ni dia balik sungguh. Bila mana tak diajar, hadirin hadirat, akhirnya dia akan melekat. Sampai ketua macam tu tuan-tuan. Sampai ketua dia akan jadi macam tu. Contoh tuan-tuan, tuan-tuan jangan marah. Bila mana berlaku jerebu, dibuat kerajaan tuan-tuan buat apa? Cloud seeding. Dalam usaha nak redakan tuan-tuan jerebu. Saya melihat tak jadi masalah. Cuma kalau kita mengaji kitab-kitab fiqh dalam bab sembahyang sunat, kita akan belajar satu sembahyang sunat istisqa. Saya persoalkan bila kita nak buat. Bila kita nak buat, nak praktik itu bila? Kalau waktu yang terbaik macam ni kita tak buat apa semua. Akhirnya orang tak reti. Nak sembahyang sunat istisqa macam mana? Akhirnya sekadar belajar je lah. Sedangkan kata Sufyan Ats-Tsauri, hayatul ilmi bisuali anhu wal amal bih. Hidup ilmu dengan bertanya, hidup ilmu dengan mengamalkan apa yang kita belajar. Hidup ilmu. Tiba-tiba kita belajar dalam kitab fiqh, bila mana berlaku kemarau, berlaku jerebu ke apa, kita tak nampak dah. Habis. Tuan-tuan hadirin hadirat yang saya kasihi sekalian, buatlah. Saya baru ni saya cerita juga jerebu. Saya kata ada satu hadis Nabi sebut, man qata'a sidratan faqad sawwaballah ra'sau finnar. Siapa yang potong, tebang pokok bidara, Allah rendahkan kepalanya dalam neraka. Hadis sahih diriwayatkan oleh Abi Daud. Nabi kata siapa tebang pokok bidara, Allah rendahkan kepala dalam neraka. Neraka lah. Kita belajar hadis, tak tengok penafsiran ulama, dia jadi celaru. Kalau tuan-tuan faham zahir hadis, tak boleh tebang pokok bidara. Nabi tak bagi tebang. Kalau tak tengok penafsiran ulama, habis. Contoh tuan-tuan ya, Nabi pernah sebut ni'mal idam al-khal, sebaik-baik hidangan kata Nabi cuka. Tahu tak tuan-tuan, kenapakah Nabi tuan-tuan menuturkan iaitu hadis tersebut? Tuan-tuan, kalau kita buka hadis, ketika mana Nabi pergi ke rumah Ummu Hani, sepupunya anak kepada Abi Talib. Ummu Hani ini, kalau kita pelajari tentang Isra' dan Mi'raj Nabi, salah satu menyatakan bermulanya Isra' Nabi daripada rumah Ummu Hani, anak kepada Abi Talib. Bila mana Nabi pergi ke rumahnya tuan-tuan, tak ada apa-apa. Nabi dia tak melukakan hati orang. Kalau kita tuan-tuan pergi ke rumah anak beranak kita, adik-beradik, ada cuka je, kita kata apa? Kedekut sungguh kamu ni. Cuka je. Kalau kita masang pula tu. Nabi hadirat, dia tak melukakan hati orang. Sebab tu Nabi dia puji. Sebaik-baik hidangan kata Nabi SAW, cuka. Okey, kembali kepada hadis tadi. Siapa tebang pokok bidara kata Nabi, Allah rendah kepalanya dalam neraka. Habis ustaz, tak boleh tebang ke? Tak, boleh tebang. Tapi kenapa Nabi larang tebang? Ulama pun cari jawapannya. Akhirnya Abi Daud menyatakan hadat sebab dia, pokok yang Nabi larang tebang itu dijadikan orang tuan-tuan untuk berteduh. Orang berteduh, Ibnu Sabi, orang musafir. Yang kedua, al-bahaim. Al-bahaim binatang berteduh. Maknanya hadirin hadat, kalau pokok tersebut memberikan manfaat kepada orang, jangan. Samalah tuan-tuan. Kamu nak bakar, kamu bakar. Tapi bila mana kamu bakar memberikan mudarat kepada orang, fikirlah sikit. Tapi skrip dia sama lah.
Skrip sama kenapa tuan-tuan? Dia bakar, lepas tu kerajaan Indonesia cakap apa? Minta maaf. Benda sama. Benda sama. Sekurangnya tuan-tuan ya, berlaku jerebu ni, orang tuan-tuan yang ada otak tuan-tuan ya, dia boleh fikir. Allahu Akbar. Baru Allah datangkan jerebu, tuan-tuan sesak nafas. Tuan-tuan ya, hadirin hadirat tak boleh nak keluar, hadirin hadirat. Allahu Akbar, hadirin hadirat. Yang terbaru ini, saya nak sebut dah tuan-tuan ya, ada anak murid saya, dia mandi dekat satu tempat, kena kencing tikus. Jadi saya nasihatkan tuan-tuan tak payah mandi tempat mandi ya. Tuan-tuan faham lah maksud saya kan, tuan-tuan ya. ICT pun ada, Wetwood pun ada, Sawi Legung pun ada. Nak mandi buat apa? Tuan-tuan mandi dekat rumah. Satu keluarga kena. Tuan-tuan, yang tak kena adik dia. Adik dia negatif. Yang lain semua ada. Tuan-tuan, sebab kencing tikus. Tak payah tuan-tuan. Hadirin hadirat. Lagipun tak elok pandangannya. Ke elok tuan-tuan. Saya sebut dekat anak murid saya. Saya kata, kamu tahu berapa kali dia buang air tu? Entah seminggu, entah sebulan. Mencampur dengan sipli, pandau, kurap, apa semua. Semua ada dekat dalam apa semua. Kita pun seronok lah. Bawa anak kita apa semua. Dah lah tengok arak orang. Cepur-cepur kata yanda saya. Hadirin hadirat. Tak payah tuan-tuan ya, hadirin hadirat yang saya kasihi sekalian. Kembali tuan-tuan hadirin hadirat. Kemudian kepada witir, hadirin hadirat. Sembahyang sunat tarawih tanpa witir, buat witir tuan-tuan. Kalau boleh selesai sembahyang dengan tok imam. Saya sebut dah dulu. Bila mana kita sembahyang dengan tok imam, kalau tok imam buat 20, kita buat 20 lah. Kalau tuan-tuan buat 8, hadap terpulang pada tuan-tuan lah. Hadirin hadirat. Tapi bila mana tuan-tuan buat 20, bonus dapat. Bonus dia apa? Kata Nabi, maqama mal imami hatta yang sarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Kita berdiri, yakni bersolat dengan imam sehingga selesai, ditulis untuknya pahala qiyamul lail. Dapat bonus. Syarat nak dapat bonus, kena sembahyang dengan tok imam. Selesai. Hadirin hadirat, muslimin muslimat yang saya kasihi sekalian, buat witir. Persoalan witir, boleh ke tak boleh bangkit? Tak boleh bangkit dah. Persoalan, ustaz saya dah buat witir tadi, boleh tak saya nak buat salat malam? Itu tuan-tuan dah tahu, saya tak jawab pun. Ibu-ibu dah tahu dah. Tak boleh, tak ada masalah apa. Cuma yang dibahaskan oleh ulama, hadirin hadirat, adakah di sana iaitu sekali lagi witir? Adalah perbahasan dekat sana. Tuan-tuan tanya ustaz besok Tuan-tuan hadirin hadirat yang saya kasihi sekalian. Yang seterusnya hadirin hadirat, di antara moreh dengan buka puasa. Saya tak kata tuan-tuan moreh tak penting. Okey, penting juga tuan-tuan ya. Tetapi keutamaannya hadirin hadirat di mana? Moreh ke buka puasa? Buka puasa. Lebihkan pada buka puasa hadirin hadirat. Moreh tu buat simple je, biskut kering, biskut tawar. Tuan-tuan, Allah ustaz, biskut je, nasib baik ada. Tuan-tuan, orang Palestin tak kedarah. Hadirin hadirat. Orang Kampuchia hadirin hadirat, Kemboja setahun sekali boleh makan. Hadat, kita ni terlebih makan. Terlebih makan. Tuan-tuan tengok tak saya bazar Ramadan? Penuh Hadirin hadat, kita terlebih makan. Sebab tu penyakit macam-macam. Tuan-tuan, datanglah bulan puasa ke apa tuan-tuan, dia kedarah banyak juga. Allahu Akbar. Hadirin hadirat yang saya kasihkan, lebihkan hadirin hadat pada buka puasa. Umum semua dapat pahala. Umum hadis semua dapat pahala. Bila mana Nabi ditanya oleh sahabat, hadat dalam Islam ni apa yang bagus? Perbuatan apa yang bagus? Nabi kata, kamu mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal, kepada orang yang kamu tak kenal. Satu. Kemudian Nabi kata, antut'imut ta'ama, kamu bagi makan. Tapi bagi makan umum. Tapi bagi makan kepada siapa terlebih afdal? Orang miskin. Orang miskin mana yang terlebih afdal? Adik-beradik dulu. Tuan-tuan, maknanya umum boleh bagi kita makan, hadirin hadat, bagi makan kepada orang.
Tapi bulan puasa nak pahala lebih. Kenapa pahala? Kalau Allah bagi dekat dia tuan-tuan 100 pahala, kita dapat 100 pahala yang tak apa kurang. Kepada siapa? Orang buka puasa. Orang tak tahulah. Tapi hadis yang menyatakan siapa yang jamu orang berbuka puasa, dia akan dapat pahala. Kalau Allah bagi kepada si fulan yang buka puasa tu 100 markah, dia akan dapat 100 markah tanpa kurang. Cuba tuan-tuan bayang, kalau tuan-tuan hadap jamu 100 orang. Allahu Akbar. Saya baca hadap-hadap dia, ada satu prophet, seorang pensyarah daripada Jemaah Tabligh. Bukunya Travelog Ramadan. Beli tuan-tuan. Sangat menarik. Tak tahulah ada ke tak ada lagi. Saya beli lama dah. Dia pensyarah dekat Sabah ke Sarawak. Tapi saya suka baca kesungguhan dia. Kesungguhan dia hadap sangat menarik. Disiplin dia terhadap Al-Quran. Disiplin tuan-tuan jamu orang buka puasa. Pensyarah ini, dia bukan pensyarah agama. Tapi dia disiplinkan dirinya 1 hari 1 juzuk. 1 hari 1 juzuk. Katakanlah dia terpaksa bertugas dekat luar, dia tak boleh nak baca 1 juzuk, dia akan cover hari lain. Untuk pastikan hadap dia akan buat 1 juzuk 1 hari. Hebat ke tak hebat tuan-tuan? Hebat. Kemudian apa yang dibuat untuk jamu orang buka puasa, dia beli buah kurma je. Nak beli buah kurma, janganlah tuan-tuan beli yang keras dalam tin tu. Jangan beli tuan-tuan, ya, beli yang terbaik. Hadirin hadap, setahun sekali nak jamu orang buka puasa. Tapi kalau tak ada sangat, ustaz saya nak buat juga pahala. Tuan-tuan tak apalah. Berilah tuan-tuan, ya, hadirin hadirat muslim muslimat yang saya kasihkan, lebihkan pada buka puasa. Okay. Cerita buka puasa. Ada cakap-cakap nakal lah tuan-tuan, hadirin hadap. Dia kata, ustaz, zaman Nabi dia kata, zaman Nabi tak ada, dia kata kuih. Jadi zaman kita ni ada kuih. Zaman Nabi tak ada kuih, Nabi makan kurma. Kurma dengan kuih ni kan sama, dia kata ustaz, manis. Sama ke tak sama ibu-ibu saya? Kurma dengan kuih. Tuan-tuan kedarah tuan-tuan, tepung pelita tuan-tuan 6 biji, tuan-tuan ambil seri muka, seri manis tuan-tuan hadap cemek molek apa semua. Tuan-tuan kedarah tuan-tuan hadap kurma tuan-tuan 3 biji apa semua. Yang betul-betul tuan-tuan asli. Mana tuan-tuan bawa perkara kecil manis? Kurma ni, kajian tuan-tuan, orang Afrika tu yang makan kurma tu tuan-tuan, negara ataupun tempat yang paling rendah di dunia tuan-tuan yang diserang penyakit kanser. Tuan-tuan nak tahu ubat dia? Ubat dia, penyakit kanser. Saya baru ni, saya mengajar anak murid saya, darjah 3, darjah 4. Darjah 4 ni sambil cerita pasal Ramadan ni, saya pun ceritalah tentang ya pasal surah apa? Surah Al-A'la. Afala yanzuruna ilail ibili kaifa khuliqa al-ghasiyah. Hadirin hadirat. Saya pun cerita pasal unta. Saya pun bagi assignment kepada anak murid saya. Okey, kamu ada internet dekat rumah? Ada. Siapa yang dapat cari maklumat kencing unta, datang jumpa ustaz besok, ustaz bagi RM1. RM1 jelah. Satu, assignment saya. Yang kedua, ni, matahari, bulan apa semua, dilapisan ke berapa langit apa semua. Rupanya budak-budak ni bagus juga kita buat macam tu. Ada seorang budak tu, dia belajar tak berapa suka sangat. Kita buat macam tu, dia suka. Nama Adam Sufi, budak. Adam Sufi. Dia cari, dia bawa paling awal, 4 line. Dia print daripada internet. Pak dia ke, wallahu ta'ala alam lah. Tahu kajian yang dibuat, air kencing unta tuan-tuan cegah penyakit kanser. Tapi tuan-tuan tergamak tak tergamak nak ke darah. Air kencing unta termasuk dengan susu unta. Hadis Nabi ni. Tak percaya, balik lepas bukan internet pula, bukan assignment ni. Tak percaya. Kajian menyatakan kalau diambil 40 hari, 40 hari dia tak makan apa sekadar hadirin hadap susu unta dengan air kencing unta. Tuan-tuan, mula-mula assignment dia tuan-tuan balik tengok hadis air kencing unta.
Tak apalah tuan-tuan ya. Hadirin hadirat, saya bukan nak promosi air kecil unta. Tuan-tuan, susu unta ada sekarang ni. Susu unta dah ada sekarang ni, jual dekat pasaran. Hadirin hadirat, yang kopi taik musang tu tak payah ha. Tuan-tuan beli unta lagi bagus. Hadirin hadirat yang saya kasih sekian. Orang pergi ke Mekah, tuan-tuan pesan. Kan ada kan biasa kalau pergi ke Madinah tu dia akan bawa kan ke ladang apa? Ladang unta. Hadirin hadirat, teruslah makan. Tetapi kalau rasa kalau tergambar. Hadirin hadirat yang saya kasihi sekalian, okey, berikan tumpuan iaitu pada hadirin hadirat pada berbuka puasa. Bayangkan tentang ya, buatlah sekadar yang boleh kita buat. Tentang kalau kita tak berkesempatan untuk menyediakan juadah untuk orang berbuka puasa, bagi duit. Bagi duit, bayangkan pahala dia tentang ya. Hadirin hadirat yang saya kasihi sekalian. Yang seterusnya, yang terakhirlah, jangan hadirin hadirat kita tak langsung membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Cuba muhasabah Ramadan tahun lepas. Berapa kali kita baca Al-Quran, tuan-tuan ya? Saya dah cerita dah dulu-dulu. Tuan-tuan, saya ulang lagi sekali. Walaupun kita cerita, tuan-tuan, kita tak mampu. Tapi sekurangnya tuan-tuan, dia menyuntik satu motivasi betapa hebat, tuan-tuan ya. Imam kita, Imam Asy-Syafi'i, khatam Quran 60 kali bulan Ramadan. Kata Ar-Rabi', anak murid kepada Al-Imam Asy-Syafi'i, ketika mana dia cerita kepada Abu Bakar Al-Haddad, dia kata, tok guru aku Asy-Syafi'i khatam Al-Quran bulan Ramadan 60 kali. Abu Bakar Al-Haddad bila mana dengar, tuan-tuan, dia teruja nak tiru. Akhirnya dia dapat tiru. Tapi bukan sepenuhnya, 59 kali. Kata dia, aku buat. Aku tak berjaya. 59 kali. Tuan-tuan, guru, okey, saya bawa ringkas tentang ya. Kenapa tuan-tuan mereka hendak boleh khatam Quran banyak kali? Ala Ustaz Imam Syafi'i tentang buat alasan. Ala Imam Syafi'i tak kerja Ustaz. Imam Syafi'i tak kerja. Kita buat alasan macam tu pula. Kita orang yang suka beralasan. Saya tak nak cerita alasan tu, saya nak cerita satu saja. Puncanya, hadirin hadirat, para alim ulama dia sangat menghargai masa. Dia tak suka sembang-sembang hadirat banyak Tuan-tuan hadirat, kita hari ni banyak habis masa. Tuan-tuan tak percaya? Malam ni hadirin hadirat, Kelantan lawan mana tadi? Lions, hadirin hadirat malam ni. Dia akan ulah tuan-tuan. Malam besok ke, malam ni ke, hadirin hadirat. Biasa dia ulah sehari selepas tu Macam baru ni hadirin hadirat, Kelantan lawan apa? Akhir Kelantan lawan JDT, Johor Darul Takzim, hadirin hadirat. Dia ulahlah kedai kopi, hadirin hadirat. Ada geng-geng dia. Tuan-tuan nak jadi Datuk Hasbullah Awal, dia pun ulah. Dia kata tak patut. Johor Darul Takzim ni mengeluarkan Safi Salih, baru main 15 minit. Safi Salih marah. Dah lah keluar Safi Salih, kemudian keluar Safiq Rahim pula. Tak patut Fandi Ahmad, kata dia apa semua. Lepas tu dia ulah lagi. Dia kata kenapalah Noh Syarul Iddan Talha tu dia buang media tu dalam tong sampah. Tak, kata kawan dia, Noh Syarul dah jawab dah. Menangis. Dia kata dia tak buang, dia bagi pada pegawai JDT apa semua. Fitnah, kata dia. Ulah punya ulah 3 jam, tuan-tuan. Kalau ulah tuan-tuan Mesir bagus juga. Tuan-tuan, hadirin hadirat, ulah pasal Mesir. Macam mana Mesir ni, apa kita nak buat ni? Ataupun ulah ni Kuala Besut ni macam mana ni? Hadirin hadirat. Yang buat bulan Ramadan ni. Menang ke kalah Kuala Besut ni apa semua, hadirin hadirat yang saya kasihi sekalian apa semua. Cuba bayang kalau hadirin hadirat, kalau rasa nak sembang sangat setengah jam ke, 2 jam setengah hadirin hadirat, kita gunakan baca Quran. Berapa tuan-tuan juzuk dah dapat? Berapa juzuk dapat? Hadirin hadirat. Okey, satu. Yang kedua, ibu-ibu. Tapi ada juga haji-haji suka. Cerita yang baru berakhir. Cerita apa baru ni? Teduhan Kasih. Tahu? Tak tahu? Tak tahu bagus. Hadirin hadirat. Teduhan Kasih, hadirin hadirat. 1 jam tengok hadirin hadirat. Okey.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Hadirin hadirat yang saya kasihi sekalian, teringat saya satu kisah berkenaan azan ini, berkenaan Mursi, Presiden Mesir. Dalam satu program, ketika mana Mursi sedang menyampaikan ucapannya, tiba waktu azan. Kemudian Mursi terus tuan-tuan memandangkan azan. Mursi, hadirin hadirat ya, itu kehebatan dia lah. Di antara yang lain, iaitu beliau ini orang yang cerdik, pensyarah tuan-tuan di satu universiti Southern California. Mursi, 5 anak dia hafiz, hadirin hadirat, termasuk cucunya hadirin hadirat hafiz Al-Quran. Mursi ketika mana pergi kepada majlis, beliau tidak suka hadirin hadirat terlampau protokol. Biasanya Hosni Mubarak, bila mana hadirin hadirat nak pergi satu tempat ini, tak kurang tuan-tuan lebih daripada 100 kenderaan akan konvoi Hosni Mubarak. Dia akan tutup jalan tu 2 jam. Hosni Mubarak. Mursi, hadirin hadirat tak macam tu lah. Tuan-tuan kembali hadirin hadirat kepada Ramadan yang saya sebut tadi. Jadikan bulan Ramadan ni bulan kita baca Al-Quran. Hadirin hadirat, hidupkan suasana Al-Quran dan di rumah kita. Saya berakhir dengan satu kisah. Kisah ni diceritakan kepada saya dalam satu kuliah muslimat. Seorang akak tu dia cerita. Saya cerita balik kepada tuan-tuan hadirin hadirat. Dia sekadar bertanya pandangan saya terhadap kisah ini. Saya lupa untuk bertanya di mana berlaku. Seorang lelaki ni, bila mana dia meninggal dunia, daripada kuburnya keluar cahaya. Keluar cahaya dekat kubur dia. Kemudian orang pun bertanya kepada isterinya, apa amalan suami dia? Dijawab oleh isteri kepada lelaki ini, dia kata suaminya Quran pun tak reti baca sangat, tetapi apa yang dia tahu, setiap malam pukul 3 pagi dia akan bangkit. Setiap malam 3 pagi dia akan bangkit, dia akan menangis. Dia dakap Al-Quran, dia mengadu kepada Allah.
bahawa dia tak reti baca Quran. Saya pun tak tanya lebih ya. Saya bawa satu kisah yang pernah berlaku di zaman Rasulullah. Seorang lelaki ini masuk ketika mana Nabi sedang bersembah dengan para sahabat, Nabi kata itu ahli syurga. Dia masuk ahli kedua, Nabi kata ahli syurga. Dia masuk ahli ketiga, Nabi kata dia ahli syurga. Sahabat gairah untuk mengetahui apa punca dia. Saya dah lupa nama sahabat yang akhirnya dapat menjadi tetamu di rumah lelaki berkenaan. Kata sahabat tersebut, tidak ada apa yang menarik. Tak ada solat malam. Dia bangkit solat malam untuk kencing, dia sambung balik tidur dia. Tak ada apa yang menarik. Akhirnya dah habis 3 hari, berlakulah perbualan lelaki tersebut dengan para sahabat tersebut. Ya, akhirnya lelaki tersebut menyatakan, mungkin katanya, aku tak ada menyimpan perasaan nak marah dekat orang, hasad dengki kepada orang. Hadirin hadirat, wallahu ta'ala alam lah. Semoga Ramadan yang kita lalui ini, hadirin hadirat, menatijahkan itu natijah yang baik insya-Allah. Wallahu ta'ala alam. Ada soalan ibu-ibu nak tanya? Besok simpan soalan untuk ditanya kepada Dr. Basim Abdul Rahman. Hadirin hadirat, kalau tak sempat baca buku, cari buku tuan-tuan ya. Kalau tak suka buku, beli majalah. Saya cadang 3 majalah. Majalah ni majalah kegemaran saya lah. Satu, Q&A, bagus, simpan dekat rumah. Yang kedua, tanyalah ustaz, bagus, ada kan tuan-tuan. Yang ketiga, majalah solusi. Yang keempat, saya simpan juga majalah ni, Fardu Ain. Majalah Fardu Ain. Fardu Ain dia besar sikit apa semua. Majalah Fardu Ain. Simpan dekat rumah tuan-tuan. Banyak ilmu dekat sana. Soal jawab, hadirin hadirat, supaya kita tahu Ramadan. Tuan-tuan ya, hadirin hadirat, muslim muslimat yang saya kasihi sekalian, burulah Ramadan, giatlah beribadat, terutamanya 10 yang terakhir Ramadan. Karena mungkin inilah Ramadan yang terakhir. Tahun depan tak ada dah. Tuan-tuan, mungkin saya meninggal dunia, ayahanda saya ada innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tuan-tuan tak tahu. Ibu-ibu pun mungkin satu barisan dekat depan tu tak ada dah tahun depan ni. Ada soalan nak tanya? Yang kencing unta tadi, cuba balik cari dekat internet. Tuan-tuan akan takjub dengan kajian yang telah ditemui. Bukan tak ada kajian tu, kajian telah dibuat. Itu memang disebut hadis minum kencing unta ni disebutkan berdasarkan pada satu hadis yang sahih. Cuma tuan-tuan tergamuk tak tergamuk. Sebab tu ulama dan kitab fiqh bincang satu tajuk, boleh ke tak boleh hadirin hadirat kencing binatang yang macam mana. Tuan-tuan ya, Allahu Akbar. Masih ya. Sekeluarga tak tahu. Tuan-tuan ingat ada seorang artis nama dia Irwan Pilus. Irwan Pilus ni orang Sabah. Dia kencing unta juga. Kencing unta pula, kencing tikus juga. Itu kena dekat kedai makan, kata doktor lah. Sebelum Irwan Pilus itu dekat Pahang. Dekat Pahang ni kaki mancing. Tapi jangan lepas ni tak pergi mancing. Tuan-tuan pergi memancing, kemudian dia pasang kemah. Tapak dia pasang kemah tu tepat kencing tikus. Tiga-tiga innalillah wa inna ilaihi raji'un. Wallahu ta'ala alam lah. Tuan-tuan ya, sebab itu tuan-tuan kita diajar untuk berdoa dengan banyak perkara kan. Tuan-tuan ya, sebab tu Nabi ajar bila mana kita sampai dekat satu tempat, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Baca 3 kali. Itu memang diajar oleh Rasulullah. Baca apa lagi? Banyak. Hasbiyallah la ilaha illallah tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Baca 7 kali. Baca apa lagi? Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid din wa dunya wal akhirah.
Apa lagi yang Nabi baca? Ya Hayyum ya Qayyum bi rahmatika asli sya'ni kullu wa la taqini ila anfusini ila nafsi tarfatan ain. Tak banyak. Minta dengan Allah. Insya-Allah tuan-tuan ya. Mungkin dengan keberkatan kita baca-baca doa yang telah dibaca oleh Rasulullah itu, hadirin hadap, ada keberkatannya. Ada keberkatannya tuan-tuan. Ubat saya tak tahulah. Hadirin hadap. Okay. Dia ada dua tuan-tuan. Hadirin hadirat. Dia kita dah ada tuan-tuan ya yang menetapkan perkara tersebut. Tuan-tuan kita pakai ajalah tuan-tuan ya hadirin hadirat. Yang menetapkan hadirin hadirat iaitu waktu sembahyang. Waktu sembahyang. Setengah orang dia tengoklah. Terbit fajar ada fajar fazik, fajar kadzib itu hadirin hadirat. Fajar kadzib ini hadirin hadirat boleh makan lagi. Lalu hadirin hadirat dia macam ni sebenarnya tuan-tuan ya. Di mana hadirat kita boleh makan apa semua? Kalau berdasarkan hadis daripada Zaid bin Sabit, jarak di antara waktu sahur Rasulullah ketika itu dengan sahabat dengan waktu hadirin hadirat buka puasa itu 50 ayat, 50 ayat. Bila mana kita bangkit masa tu tuan-tuan imsak, boleh makan lagi. Boleh makan lagi tapi kena berhati-hati ya. Gergar tuan-tuan hadirin hadat macam tempat saya Terengganu hadirin hadat bunyi meriam. Bunyi meriam. Habis dekat Jempol hadirin hadat dia satu tempat semalam orang Jempol cerita dengan saya. Dia trompet hadirin hadat WC macam WC apa? WC kilang hadirin hadirat. Bila mana dah masuk makanan dalam mulut ni nak telang ke tuan-tuan? Telang batal. Sama macam berjimak, tengah-tengah berjimak tuan-tuan orang azan. Kita selesai dulu. Innalillah. Hadirin hadirat, jadi mudah kita ikut sajalah. Tuan-tuan ya hadirin hadirat yang saya kasih sekian waktu mudah sebab itu tuan-tuan tengoklah jam, dengarlah jam tuan-tuan hadirin hadirat ni. Mudah tuan-tuan hadirin hadirat. Kita lebih pun bagi saya lah mudah. Tengok jam hadirin hadirat, tengok waktu imsak, boleh makan lagi, minum air. Kurma sebiji boleh lagi, tak ada masalah apa. Jangan baki waktu imsak, tak ada dah ustaz. Kemudian hadirin hadirat bila mana makan maksud saja azan hadirin hadirat tu kita buang apa semua. Kalau kita telang masa tu tuan-tuan batal puasa. Tuan-tuan, wallahu taala alam lah. Tuan-tuan ya, persoalan yang biasa berkaya. Hadap terbit fajar. Dia solat witir ni hadirin hadirat. Solat witir lah. Dia sembahyang sunat hadirin hadirat. Dari sudut afdalnya buat seorang lah. Tuan-tuan ya hadirin hadirat. Tapi bolehkah tuan-tuan kita nak buat secara berjemaah? Boleh, tak ada masalah apa. Ada dalil ke? Ada dalil. Huzaifah ibn Yaman, Abdullah bin Mas'ud hadirin hadirat pernah. Iaitu hadirin hadirat sembahyang di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu ulama menyatakan boleh kita mengerjakan iaitu sembahyang sunat secara berjemaah. Ibnu Hazmain ini dia melihat kepada zahir hadis tuan-tuan. Tok gurunya Daud Az-Zahiri asal Syafi'i. Kemudian hadirin hadat jadi tuan-tuan orang yang melihat kepada zahir hadis ataupun Al-Quran. Daud Az-Zahiri. Ibnu Hazmain menyatakan hadirin hadat sehingga sembahyang rawatib pun kamu boleh kata dia hadirin hadat sembahyang berjemaah. Itu kata Ibnu Hazmain lah. Tentang kembali kepada witir.
pada witir hadirin hadirat yang saya kasihi sekalian. Satu witir boleh ke tak boleh? Bolehlah. Tentang untuk dikerjakan iaitu secara berjemaah, itu yang biasa kita buatlah, tak ada masalah. Hadirin hadirat di sana. Yang kedua, berapa rakaatkah kita nak buat hadirin hadirat? Dia bermula 1 rakaat sehingga 9 rakaat. Dan 3 rakaat yang biasa kita buatlah dengan 2 kali salam. Boleh tak nak buat dengan sekali salam? Boleh, tak ada masalah apa. Hadirin hadirat, nak buat 5 pun boleh, nak buat 3 pun boleh. Hadirin hadirat, 1 tu bukan kata tak boleh buat. Hadirat kata Dr. Zulkifli Al-Bakri, jangan dibiasakan hadirin hadirat. Hadirin hadirat, wallahu ta'ala alam lah tentang ya. Cuma solat witir ni, selepas witir itu dia ada bacaannya yang dibaca oleh Rasulullah. Nabi baca Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Rabbul Malaikat war Ruh. Kemudian Nabi berdoa. Dia sebenarnya banyaklah tata cara kita bangkit solat malam ni tentang ya. Saya sebut ni witir. Kalau kita bangkit solat malam tu kita baca surah Ali Imran kan. Hadirin hadirat, lillahi mulku samawati wal ardi, itu apa semua sampai ke habis dah apa semua. Itu contoh Nabi. Kemudian Nabi berdoa, Allahumma inni as'aluka biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min uqubatik. Nabi baca sampai habis. Tapi tak ingat ustaz? Tak ingat tak apa lah. Tak ingat tak apa. Boleh tak qada? Katakanlah tentang hal yang terlepas. Boleh qada, tak ada masalah apa. Witir boleh diqada. Hadirin hadirat yang saya kasihi sekalian. Itu beberapa persoalan lah tentang hadirin hadirat witir apa semua. Wallahu ta'ala alam dah. Ada soalan ibu-ibu saya, akak saya? Kena simpang soalan besok, tanya Dr. Basi. Simpang besok ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.